Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pihak penganjur Jawi pada malam ni, Jabatan Agama Islam Raya Persekutuan dan Perjelas yang menaungi masjid-masjid dan seterusnya kepada sahabat Telaga Biru dan juga Zazan Travel yang turut bersama dengan kami pada malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah beri kepada kita kesempatan, peluang untuk berada satu majlis ilmu yang mudah-mudahan beri kepada kita satu pencerahan dan beri kepada kita satu kesuburan dalam iman kita. Topik kita pada malam ni adalah berkaitan dengan keberkatan. Jadi satu topik yang sangat berkaitan dengan kehidupan pada hari ini, kerana dalam kehidupan kita dapat lihat ada orang yang hidupnya berhutang, hidupnya minta-minta, hidupnya tak pernah puas, hidupnya tak pernah cukup. Apakah ini ada kaitan dengan isu keberkatan? Dan Maha Suci Allah SWT yang telah pun mengajar kita untuk membaca setiap malam sebelum tidur, agar membaca surah Al-Mulk yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi maha berkat Allah SWT dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Topik bincangan kita pada malam ini, muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, jangan lupa sharing pada teman kita yang lain kerana topiknya sangat penting dalam hidup, memandangkan kita nak mengelakkan kehidupan kita dan menjadi hamba kepada dunia, dan kita tak mau jadi hamba kepada kebendaan. Dalam hadis mengatakan ta'isa abdud dirham, abdud dinar wa abdud dirham. Menderitalah orang menjadi hamba kepada dirham dan juga dinar, dan juga mengharapkan kepada manusia apa sahaja tanpa meyakini atau mengusahakan satu yang ada di sisi Allah SWT. Baik ya. Jadi ayat yang jadi fokus pada malam ni, ayat yang ke-96 daripada surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, boleh buka pada jilid yang ketiga, buka surat 580. Alhamdulillah ya. Ini telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita. Tafsir Ibn Katsir, buka jilid yang ketiga, muka surat yang ke-580 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Baik. Jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan di langit bumi, dan mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya. Jadi Allah Taala beritahu kepada manusia bahawa dalam konteks ini, minimumnya keimanan penduduk negeri yang mereka telah diutuskan para rasul. Allah menjelaskan bahawa jika penduduk negeri itu beriman bertakwa, maksudnya hati mereka beriman dan benarkan apa yang dibawa rasul, lalu mereka mengikuti rasulnya dan bertakwa dengan membuat ketaatan, meninggalkan semua larangan, pasti kami akan menumpahkan kepada mereka, akan melimpahkan kepada mereka, menganugerahkan mereka keberkatan-keberkatan langit dan bumi. Maksudnya hujan dari langit dan juga tumbuh-tumbuhan dari bumi. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Nulis. Ahlan wa sahlan semua yang hadir. Selanjutnya Allah menjelaskan bahawa walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Maksudnya, tetapi mereka mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, maka kami timpakan mereka kebinasaan akibat berbagai dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Setelah itu Allah mengancam dan memperingatkan dari melanggar perintahnya serta lantang terhadap larangannya, sebagaimana hal ditegaskan dalam ayat yang berikut. Baik ya. Kalau kita lihat perkataan barakah ni tuan-tuan, pertamanya kita tulis perkataan barakah. Barakah. Datang perkataan yang dekat dengannya, birkah. Keberkatan maknanya adalah kesinambungan kebaikan yang ada pada sesuatu. Seorang itu mungkin gajinya tidak banyak, tapi dengan gaji itu dia mampu menyara keluarganya dan hidup dengan penuh kesederhanaan, boleh menunaikan ibadah haji, boleh membantu orang susah, hidupnya tak minta-minta, tak minjam sini-sini, maka menunjukkan kepada kita orang ini limpahi dengan keberkatan. Dahulu pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang sangat suka berkhidmat untuk Nabi, namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ni sering membawakan air untuk Nabi, mengambilkan kasut Nabi SAW, sepatu Nabi, mengambilkan kayu sugi Nabi SAW. Namun demikian,
pada waktu-waktu yang lain Nabi menyuruh, kalau waktu malam sebagai contohnya Nabi bangkit, ni pun satu soalan yang baik, Nabi akan menyuruh khadam Nabi ataupun jariah Nabi yang namanya Barirah untuk mengambilkan kayu sugi, kayu siwak Nabi, macam kita berus gigi lah. Tapi nak ceritakan Abu Qatadah ni punya khidmat untuk Nabi, lalu Nabi pun merasa gembira dengan perilaku, tingkah laku Abu Qatadah. Nabi bertanya kepadanya, wahai Abu Qatadah, ada apa-apa tak hajat engkau? Jawapan sahabat Nabi ni, wahai Rasulullah, doakan untuk beliau agar mendapat keberkatan. Maka Nabi pun mendoakan untuk Abu Qatadah, sehingga Abu Qatadah ni melalui hari tua, usianya 80 tahun, matanya cerah, tak rabun, tak kabur, kulitnya tegang, rambutnya hitam, tak ada seurat pun rambutnya yang beruban. Bukanlah kita maksudkan orang beruban tak berkat, bukan begitu. Tapi nak ceritakan keberkatan yang mengalir dalam tubuh Abu Qatadah ni kerana berkat doa Nabi SAW, lantaran kesungguhannya untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi keberkatan ni kalau ada pada satu benda, dia akan jadi banyak. Dia akan beri manfaat. Dan semuanya salah satu daripada bukti keberkatan dalam satu benda adalah kesungguhan orang itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kata Imam Ghazali. Tanda kehidupan seseorang itu berkat, tuan-tuan, dia dapat menggunakan segenap kehidupannya untuk mentaati perintah Allah SWT. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang yang Allah uji dalam kehidupannya, pendapatannya sedikit, sederhana, hidupnya sangat sederhana. Tapi dengan kesederhanaan itu membantu dia untuk mentaati perintah Allah SWT. Anak-anaknya hafal Al-Quran, baik-baik perangainya, kehidupannya serba sederhana tapi mencukupi. Dan ada pun kita lihat orang yang hidupnya kaya raya, Allah beri kepadanya anugerah kekayaan melimpah ruah, tapi dengan kekayaan itu membantu dia untuk melakukan macam-macam ketaatan kepada Allah. Ada orang kaya ini yang tuan-tuan menghantar semua anak dia untuk belajar agama di universiti-universiti yang mengajar syariah di dunia, contohnya di Yaman, di Syria, di Jordan, di Mesir. Walaupun dia mampu menghantar anaknya pergi ke negara barat, tapi bagi dia tidak, mesti hantar anak ini foundationnya, mesti asasnya dalam bab agama. Kemudian nanti barulah dibuat bidang yang dia kehendaki. Kamu nak jadi accountant ke, kamu nak jadi engineer ke, arkitek ke, lepas itu. Yang penting asasnya mesti kuat. Asasnya mesti faham Quran dan juga hadis, supaya kamu tak terjebak dalam perkara-perkara haram besok kalau kamu bekerja. Allahu Akbar, berkatnya hidup orang ni, kesungguhannya untuk mengamalkan Islam. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Seorang ayah pula berkata kepada anak-anaknya, anak-anak sekalian, kamu dapat wang hari raya tu kan, simpan, nanti ayah bawa simpan dekat bank Islam, simpan sama-sama. Nanti bila dah lebih daripada RM1,000, kamu layak untuk daftar pergi haji. Nanti ayah akan tambah masa ke semasa ikut kemampuan ayah lah. Akhirnya anak-anak muhallah ni semuanya pergi menunaikan ibadah haji di bawah usia 25 tahun, tuan-tuan. Graduate dari universiti, semua dah dapat panggilan haji. Pergilah muassasah. Dengan serba sederhana tu, tapi yang penting kamu dapat menunaikan ibadah haji. Kamu orang muda, apa kamu peduli penat ke? Tak ada lah. Tak ada penat lah, kamu orang muda. Tidurlah apa yang dalam waktu yang ditentukan, tempat yang diberikan. Sabarlah atas segala kekurangan yang ada. Pesan ayah yang bertakwa ni. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Berkatnya hidup. Walaupun kerjanya biasa-biasa saja, tapi anak-anak semua dapat pergi haji pada usia muda. Berkat kesungguhan ayah untuk mengumpulkan wang, mencukupkan wang yang dikumpulkan pada raya itu. Tak lama lagi berpuasa, lepas tu raya. Apa duit yang dapat untuk anak-anak tu, kita buat apa, tuan-tuan? Kita tambah besar rumah ke, beli perabot baru ke, upgrade kereta baru ke, pakai duit anak ke. Apa hukum pakai duit anak ni, tuan? Anak-anak dapat duit raya kan? Anak 8 orang, seseorang dapat 500. 500 kali 8 dan 4,000. Kita ambil 4,000 tu buat down payment kereta. Apa hukumnya? Nanti kat ujung jawab tunggu dulu tau. Tuan-tuan ni boleh sekalian. Jadi inilah cerita tentang keberkatan. Ada orang pendapatannya melimpah ruah, hidupnya berkat. Ada orang pendapatannya serba sederhana, tapi tetap berkat itu juga hadir dalam hidupnya. Saya selalu bagi contoh pada tuan-tuan. Dulu datuk nenek moyang tuan-tuan kat kampung, kerjanya biasa-biasa je. Betul tak? Tapi kalau orang datang ke rumah, paling kurang pun hari kopi ubi sempat masak, sempat gali, sempat keluarkan, sempat masak, semua bersih kan. Ada yang lebih daripada itu lagi, sediakan roti dan sebagainya. Padahal ayah ibu datuk nenek moyang tuan-tuan kat kampung tu berapa sen harga pendapatannya, betul tak?
Yang kita pada hari ini, kehidupan kita jauh lebih baik daripada mereka in term of kebendaan. Gaji kita, rumah kita. Tapi kalau orang datang rumah, susah sangat nak sediakan makanan. Rasa macam sukar sangat nak menyediakan untuk mereka makanan. Tuan ya, jadi nampaknya orang tua kita, datuk nenek moyang kita, walaupun gajinya tak seberapa, tapi hidupnya dilimpahi dengan keberkatan. Ini cerita tentang berkat tau. Jadi Nabi dan para sahabat merupakan insan-insan yang paling konsisten dalam ketakwaan. Maka tidak heranlah keberkatan yang mereka peroleh itu sangat besar menyeluruh dibandingkan dengan kita pada hari ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan pula dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang kelebihan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dalam surah Sad ayat yang ke-29. Inilah sebuah kitab yang kami wahyukan kepadamu, turunkan kepadamu, penuh dengan keberkatan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya mereka mendapat pengajaran bagi orang yang memiliki akal fikiran. Jadi Al-Quran penuh dengan keberkatan. Berarti kalau kita baca Al-Quran, hidup kita pun mendapat sikit sebanyak keberkatan daripada Al-Quran itu. Ni kita dapat satu kata kunci, ya, satu kunci laluan untuk mendapat keberkatan, mesti baca Al-Quran Karim. Baik, dari Abu Usman dia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Ja'a Abu Bakrin bi dhaifin lahu aw bi adhyaf lahu. Fa amsa in Nabi falamma ja'a qalat ummi ihtabasat an dhaifik aw adhyafik al-laila. Qala wa ma ashaytihim wa qalat aradna alayhi aw alayhim fa abaw aw fa aba fa ghadiba Abu Bakrin fa sabba wa jadda wa halafa la yat'amahu fa ikhtaba'tu ana fa qala ya anthar fa halafat al-mar'atu la tut'imuhu hatta yat'amu. فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكلا وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لا أكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي فذكر أنه أكل منها. Abu Bakar datang bersama dengan seorang atau beberapa orang tamunya. Kemudian Abu Bakar menghabiskan waktu petang di sisi Nabi. Waktu pulang, ibuku berkata kepadanya, engkau terlambat untuk menyamu tamu atau para tamu pada malam itu. Dia bertanya, apakah engkau telah beri makan kepada mereka? Ibuku menjawab, aku sudah menawarkan mereka atau namun mereka menolaknya. Abu Bakar marah dan bersumpah untuk tidak makannya. Aku lalu bersembunyi. Dia memanggil, wahai Ansar. Ibuku kemudian bersumpah untuk tidak makan sampailah sebelum ia makan. Dan tamu tersebut atau para tamu tersebut juga bersumpah untuk tidak makannya sampai Abu Bakar makannya. Kemudian Abu Bakar berkata, sepertinya perbuatan itu dari syaitan. Dia meminta makanan tersebut dan makannya, dan mereka juga makannya. Setiap kali mereka mengangkat suapan, muncul dari bawahnya makanan lebih banyak. Dia pun bertanya, wahai saudari Bani Firas, apa ini? Ibuku menjawab, wahai penyejuk hatiku, sekarang makanan ini malah lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian mereka pun menyantapnya dan mengirimkannya kepada Rasulullah SAW. Abdurrahman ceritakan bahawa beliau juga memakannya. Baik, ini antara cerita keberkatan. Bahawa bila para tamu datang, maka tuan rumah merasa takut makanan tak cukup. Sedangkan Abu Bakar tidak melihat seperti itu. Abu Bakar ni antara sahabat Nabi yang paling berkat hidupnya. Dia menjadi marah bila mengetahui bahawa para tamu tidak dijamu makan. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tamu ni yang tidak mahu makan kerana dia tahu apa yang ada tu nampaknya tak mencukupi. Ya, tuan-tuan, kalau kita ni pergi makan kat rumah orang, tengok anaknya ramai, dia pun dalam keadaan bukanlah senang sangat. Tak payahlah kita makan banyak-banyak, ya. Melainkan kalau tuan rumah itu menyuruh kita makan sungguh. Makanlah Ustaz, makanlah Tuan, makanlah Tuan Haji. Kita nampak pada riak wajahnya menunjukkan kesungguhan dia suruh kita makan. Maka kita makan. Tapi dalam keadaan yang lain pula, kalau kita hadir hari raya ke sebagai contohnya ke rumah orang, memanglah orang tu makan sedap, masak sedap, dan dia pelawar kita, tapi kita tahu bukan senang nak menyediakan makanan dengan ramai tamu yang ada. Maka kita makan rasa-rasa saja cukuplah. Inilah yang berlaku bahawa Abu Bakar menjadi murka kepada isinya kerana tidak memberi mereka makan dengan alasan makanan tidak cukup. Kerana Abu Bakar adalah seorang yang sangat berkat hidupnya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, Jadi ada orang bagi petua tau. Petua ni kalau orang datang rumah kita, kita pun tak prepare, tak ready pun nak bagi dia makan. Tapi tiba-tiba dah keluarga datang ramai-ramai. Datang pula tu banyak kereta. Kita pun tak sempat nak beli makanan, dan makanan yang ada dalam tiada, maklumlah suami isteri bekerja. Kadang-kadang tak sempat nak, musim hujan pula macam-macam perkara, ya. Kita pun tak sempat nak pergi.
dapat makanan. Order online pun tak datang-datang pula. Ada petua tau. Kalau kita masak apa, bubur sebagai contohnya, atau kita masak kuah kari, atau kita masak apa lagi, asam pedas, apa sajalah, lagi masak kicap. Ketika kita menggaul tu, petua dia tahu, dia petua orang-orang Saleh ajar. Menggaul tu ikut pusingan arah kiblat, lawan arah jam lah. 1, baca salawat Allahumma salli ala Muhammad. 2, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3, ya, ambil keberkatan dengan nama Nabi SAW itu. Mudah-mudahan makanan yang ada mencukupi untuk semua yang ada. Cuba buatlah. Bukan cuba, yakinlah untuk buat kerana kita nak menjamu orang. Tapi ada keterbatasan. Kadang-kadang makanan tak cukup. Kadang-kadang lauk kat rumah pun dah habis. Tinggal kita dengan anak isi saja tak sempat nak restock baru semula mungkin kita order pun tak sampai-sampai. Order makanan itu online tak sampai musim hujan. Tamu pula dah menunggu-nunggu ni. Memang waktu makan. Yang bimbang tuan-tuan ya. Selawat atas Nabi dan pusinglah kuah itu. Gaullah dengan 7 kali ibarat macam kita tawaf. Kita niat mintalah kepada Allah supaya dia berikan keberkatan. Baik. Berkenaan dengan keberkatan ini, dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Tufiya Rasulullah wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabid ila syatra sya'irin fi rafin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafani." Ketika Nabi wafat, tidak ada satu pun di rumahku yang dapat dimakan oleh orang yang bernyawa, seperti manusia atau binatang, kecuali sedikit saja gandum yang ada dalam rak makan milikku. Lalu aku makannya hingga berapa lama, kemudian aku timbang lalu habis. Nak ceritakan kehidupan Nabi SAW sangat sederhana tuan-tuan. Ketika Nabi wafat, makanan yang tinggal untuk isterinya seperti Aisyah pun tidak ada. Yang ada cuma sedikit gandum. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun makan makanan tak seimbang tuan-tuan, gandum ni ibaratnya macam kita makan nasi lah, berlaukkan garam saja. Dagingnya tak ada, telurnya tak ada, tapi keberkatan ada dalam keluarga Nabi dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ya. Jadi banyak cara untuk mendapatkan keberkatan, antaranya ketakwaan kepada Allah SWT, seperti dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, ayat 96 surah Al-A'raf. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penghuni sesuatu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkataan dari langit dan bumi. Jadi takwa kepada Allah ni adalah asas kepada segala kejayaan. Ustaz risau sangatlah tuan-tuan. Anak-anak kita, memanglah pelajaran itu penting, tapi yang lebih penting pelajaran adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Andai kalau dia belajar tinggi tapi tak ada ketakwaan, itulah yang dapat kita lihat berlaku dalam kehidupan manusia pada hari ini. Orang-orang bijak, belajar luar negara, pendidikannya tinggi, tapi tidak ada perasaan takut pada Allah langsung. Harta harta orang pun dikebasnya. Tuan-tuan, Cikgu Raya, apa khabar? Waalaikumsalam. Tapi seorang itu kalau dijual air kelapa tepi jalan pun, nasi lemak tepi jalan pun, kerana dia bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan bela dia tuan-tuan. Ini janji bukan daripada sesiapa, janji daripada Allah SWT sendiri. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi ketakwaan adalah kunci kepada kejayaan. Ketakwaan adalah kunci kepada keberkatan sebenarnya. Ya. Jadi dalam hidup ini, bimbinglah, pupuklah, suburkanlah minda takwa dalam diri anak-anak. Anak-anak sekalian, walaupun masa kau kecil-kecil dulu ayah bagi kau upah kerana berpuasa, tapi bila kau dah besar macam ni, ayah tak nak bagi kau upah lagi. Kau pun dah masuk universiti, puasa betul-betul nak malam bangun sahur itu keberkatan. Kemudian jaga panca inderamu daripada melihat yang haram, supaya puasa kita berada di martabat yang paling tinggi. Bimbing ini adalah peluang-peluang untuk membentuk ketakwaan dalam diri anak-anak. Sebab itu bila tanya kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ardah, ataupun Umar Khattab tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ardahu ajma'in, bagaimanakah maksud takwa? Takwa itu Amirul Mukminin, itu seorang berjalan dalam kawasan yang penuh dengan onak dan duri. Maka tentulah seorang itu takut kalau pakaiannya terkoyak kerana pokok ataupun duri yang bahaya, bukan saja boleh mengoyakkan pakaian, malahan boleh melukakan tubuh badan. Maka demikian dalam kehidupan ni, bila kita berdampingan dengan manusia, kena jaga hak-hak Allah SWT. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ketakwaan. Lagi kata takwa, kata Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah
An yuta' Allah fala yu'sa. An yushkar fala yukfar. An yuskar fala yunsa. Ada 3 perkara yang merujuk kepada takwa, iaitu ingat Allah, jangan lupa, taat padanya, jangan ingkar, syukur padanya, jangan kufur padanya. Imam Ali karamallahu wajhah pula berkata tentang ketakwaan ni, al-iman bi tanzil, khaufu minal jalil, wa ridha bil qalil, wal isti'dad liyaumir rahil. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang bertakwa ni dapat dilihat pada kerukunan hidupnya yang berpaksikan kepada nombor 1 sekali, beriman kepada Quran dengan sebenar-benarnya, membacanya pagi petang siang malam, mengamalkan isi kanun, takut pada Allah SWT, al-khawfu minal jalil, waridha bil qalil, dan cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sikit, wal isti'dad liyaumir rahil, dan buat persiapan untuk kembali ke akhirat. Ini kita melihat orang meninggal dunia, bukan saja orang tua, orang muda, kanak-kanak, siapa saja boleh meninggal dunia. Tuan-tuan, maka inilah dia persiapan kita untuk mati, akan menjadikan seseorang itu orang bertakwa kepada Allah SWT, seperti kata Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi takwa ni ada bagai-bagai penjelasan yang telah dikemukakan. Pokoknya ia bermuara kepada perasaan cinta yang disertai dengan sayang, tapi dalam pada itu mempunyai bayangan ketakutan terhadap Allah SWT. Kalau kita takut pada binatang seperti anjing contohnya, kita lari daripadanya. Takut pada seorang yang zalim, maka kita meninggalkannya. Tapi takut pada Allah, tak boleh pergi kepadanya. Fafiru ilallah. Kamu tak ada tempat melainkan pergi kepada Allah juga. Maka takut pada Allah itu dibuktikan dengan cinta, sayang, rindu, tapi dalam masa sama tidak melanggar suruhannya. Ini maksud takwa yang menjadi kunci pertama untuk mendapat keberkatan dalam hidup, tuan-tuan ya. Para sahabat Nabi, apa kelebihan mereka? Umur mereka mungkin lebih pendek daripada kita. Kehidupan mereka jauh lebih simple daripada kita. Kekayaan mereka dibandingkan dengan kita, jauh kita lebih baik daripada yang mereka ada. Tapi kerana mereka mempunyai ketakwaan kepada Allah, maka keberkatan ada dalam hidup mereka. Keberkatan pada usia, keberkatan pada amalan, keberkatan pada tahajud, keberkatan dalam semua ibadah mereka lakukan, dibandingkan dengan kita pada hari ini. Baik. Tidak ada seorang pun hamba yang bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, melainkan dia akan diberkati oleh Allah dalam urusan tersebut sesuai dengan kadar ketakwaannya. Maka sebanyak mana takwa, sebanyak itulah barakah. Gailah fi barakallahu fikum. Baik ya. Yang kedua, untuk mendapat keberkatan dalam hidup ini adalah dengan doa. Sebab itu Nabi mendoakan untuk sahabat-sahabat, untuk orang yang bernikah. Sebagai contohnya, kalau orang berkahwin, Nabi mendoakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberkati kamu berdua, memberkati ke atas kamu dua, dan menghimpunkan kamu dalam kebaikan. Orang baru kahwin, manalah ada cukup pendapatan, tuan-tuan. Bekerja apa sekalipun. Kan? Nak kena sara keluarga, adik-beradik, kadang-kadang adik-beradik isteri, pun nak kena bantu. Maklumlah kita berkahwin bukan dengan isteri kita saja, adik-beradiknya pun termasuk dalam keluarga yang perlu kita bantu kalau ada apa-apa keperluan kan. Ya, maka kita pun nak beli rumah pun gaji 10,000 sekalipun, rumah paling selesa pun dah 800-900 ribu. Memanglah tuan-tuan, sukar tuan-tuan. Dibanding dengan calculation numbers ni, memanglah out kita, kalah kita. Memang kita tak ada buat apa. Maka dengan sebab itu Nabi mengajar kita untuk mendoakan orang berkahwin ni supaya dititik beratkan aspek barakah itu. Bukan pada banyaknya, tapi pada kualitinya. Biarlah kita tak senang macam orang lain yang punya wang pendapatan six fingers, tapi kita punya masa banyak dengan isi anak-anak, penuh keberkatan. Balik kerja boleh duduk, boleh sekali-sekala kita baca kitab dengan mereka, boleh sembang gelak ketawa, boleh keluar walaupun tak pergi keluar negara naik business class, tapi boleh duduk kat tasik mana-mana dekat-dekat rumah, berlari berjalan, menyokong anak dalam apa. Tuan-tuan, ini adalah tanda keberkatan sebenarnya. Jadi doa kepada Allah SWT seperti doa Nabi untuk orang berkahwin yang telah kita nyatakan tadi. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Allah memberkati kalian berdua. Allah berikan menyelaputi keberkatan akan hidup kalian, dan Allah himpunkan kalian dalam kebaikan. Nampak tak? Doa Nabi ya. Baik, ini adalah perkara kedua yang boleh mendatangkan keberkatan dalam hidup. Jadi Nabi juga mengajar kita untuk mendoakan orang yang beri kita makan. Ya, sebab itu Nabi mengajar kita untuk mendoakan orang buat baik pada kita. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Kalau mereka mengatakan kepada kita seperti itu, jawablah untuk mereka, Allah yubarik fiik. Barakallahu fiikum, jawab Allah yubarik fiik. Allahu yubarik fiik. Ya. Dan begitu juga Nabi mendoakan keberkatan pada makanan.
Nabi bila dibawakan makan, Nabi berdoa Allah barik lana fi ma razaqtana. Itu doa yang biasa kita amalkan kan. Jadi mendoakan keberkatan pada makanan supaya kita makan tubuh kita jadi kuat sama dengan penyakit. Ya, itu antara kelebihan doa pada makanan. Nabi juga dibawakan anak-anak kecil dan baginda mendoakan keberkatan bagi mereka. Kalau dibawa pada baginda buah yang masih muda, baginda akan mendoakan keberkatan untuk buah-buahan tanaman di tempat tersebut. Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi sa'ina, Allah barik lana fi samarina, Allahumma barik lana fi madinatina, barik lana fi sa'ina, barik lana fi mudina. Nabi dulu bila sampai kat Madinah, para sahabat membawa buah kurma muda itu pada Nabi SAW, putih kurma dan sebagainya. Maka Nabi mendoakan, Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi samarina, Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi mudina. Ya Allah, berkatilah kami pada tempat kami ini Madinah. Berkatilah kami pada buah-buahan kami yang kau hadiahkan untuk kami ini. Berkatilah kami pada sukatannya, pada timbangannya. Supaya apa yang kita miliki itu mencukupi. Tuan-tuan ya, walaupun sedikit kita beli, tapi cukup untuk anak-anak kita makan. Kuat tubuh mereka, badan mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Baik ya? Jadi itulah doa Nabi untuk mendapatkan kelangsungan keberkatan dalam kehidupan penduduk Madinah sebagai contohnya. Baik. Lalu baginda akan berikan buah itu kepada anak yang paling muda yang hadir bersamanya. Ini satu sunnah. Bila Nabi dibawakan buah kurma muda ataupun buah kurma yang pertama kali dibawa kepada baginda tu, baginda mendoakan seperti itu. Kemudian Nabi membagi pada mana yang paling kecil, dia bagi salam pada anak yang paling kecil. Buah kurma itu Okay. Lagi cara untuk mendapat keberkatan ini adalah mengumpulkan harta dengan cara yang baik tanpa melakukan perkara yang haram. Bukan pada banyaknya tau, tapi pada barakahnya. Itu sebab ketika pembukaan Kota Mekah, antara sahabat yang terkenal yang masuk Islam pada masa itu namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu arda. Sahabat ini adalah seorang yang sangat berkat hidupnya, walau masuk Islamnya agak lambat. Dia ni sahabat baik kepada Nabi, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Nulis kerana doa yang telah dicatatkan ni. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan nak tahu nota-nota dan juga doa yang dikemukakan dalam kuliah-kuliah yang kami sampaikan, jangan lupa masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan. Kat situ ada sesahabat yang baik hati, yang rajin. Habis semua kata-kata yang disampaikan ni disalin mereka. Ada tahu kat Telegram sahabat Ustaz Hazan. Doa-doa pun ada, alhamdulillah. Baik ya, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ni adalah seorang yang lambat masuk Islam. Maka ketika pembukaan Kota Mekah, Nabi telah pun ataupun dalam perang di Taif itu, di Hunain, maka Nabi SAW telah pun memberi kepada beliau harta yang sangat banyak, 100 ekor unta. Untuk memujuknya supaya kekal, bagi kepadanya satu motivasi ya. Lazim Nabi lakukan itu. Dia tak cukup diminta lagi. Kerana ada berpuluh ribu unta yang diperoleh oleh umat Islam dalam pertempuran itu. Maka Nabi bagi pada Hakim ni 100 lagi. Dia bagi 100, dia minta lagi. Nabi bagi ke 100. Dia minta lagi. Akhirnya Nabi pun sabda, Ya Hakim, inna hazal mal khadiratun hulwatun. Faman akhazahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Waman akhazahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Nabi bersabda kepada Hakim bin Hizam yang minta pada Nabi dan terus minta ini, Nabi bersabda kepadanya, Wahai Hakim, harta yang kau ambil ni adalah satu yang menggoda sangat. Siapa tak tergoda tuan-tuan dengan wang banyak, kereta mewah, rumah yang indah, ya, aset yang mahal-mahal, ladang-ladang yang besar, siapa tak tergoda? Ini dunia tuan-tuan. Dia akan menggoda semua orang. Tak kira lelaki perempuan, tua muda, ustaz ataupun bukan ustaz. Banyak ujian berkaitan dengan harta. Maka wahai Hakim, sungguhnya harta ni adalah satu benda yang indah. Yang Nabi umpamakan dengan kata-kata Nabi, khadiratun hulwatun, hijau, menarik, menggoda, segar, hulwatun, manis. Harta tu disifatkan Nabi bab isti'arah kat sini seolah macam manis. Ya. Faman akhazahu bi sakhawati nafsin. Sesiapa yang ambil harta itu dengan tujuan untuk apa istilahnya, menggunakan harta itu untuk kebaikan, membantu orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan beri keberkatan padanya. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengambil harta dunia itu kerana tamak, tak cukup-cukup, maka tiada keberkatan untuknya. Dia ini diumpamakan seperti orang yang makan tapi tak kenyang-kenyang.
Yang mana satu kita, tuan-tuan. Kalau kita bekerja ni dengan niat untuk menjadikan kehidupan kita mulia, tak minta-minta, nanti boleh kumpul duit bantu adik-beradik yang susah, tahniah teruskan. Tapi kalau kita ni bekerja dengan tujuan untuk datang kekayaan, lepas tu nak tunjuk pada orang, tunjuk pula bawa beg, duit cash pergi beli kereta, tunjuk pula pada orang apa-apa yang kita ada, emas, perak, tunjuk pada orang. Ini tuan-tuan, ini kita bimbang. Buat menunjuk-nunjuk ni, yalah tuan-tuan, hati kita pun tak gembira buat benda seperti itu kan. Gembira sangat kalau dah buat macam tu, tunjuk kat orang miskin pun nampak kita seronok sangat dapat menyakiti hati mereka. Adakah begitu? Tentu tak kan tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan yang tengok bersama-sama kuliah pada malam ni, di kalangan ni hatinya lembut, jiwanya bersih, jernih fikirannya, tak ada kita nak sakiti hati orang lain. Isteri yang salihah tu, oleh kerana suami sayang padanya, suami pun ada duit lebih banyak, bersabar engkau ya sayang, abang balik lambat pun kau sabar, ya banyak tahun dah abang tak bagi hadiah hari jadi. Ni pada kali ni abang nak bagi hadiah lah, ada emas sikit beli. Beribu-ribu beli, 3,000, 4,000 beli, hilang. Contohlah, saya pun tak tahu harga. Tapi isteri yang salihah ni kata pula rasanya, abang segan abang nak balik raya ni, nanti tunjuk dekat adik-adik pun. Terus saya kata, apa nama gelang, cincin pun cincin kahwin yang pakai dulu 30-40 tahun. Tak duit nak beli, segan. Tuan-tuan, inilah isi yang penuh keberkatan tuan-tuan ya. Kalau perempuan merupakan di kalangan seperti ni, tak menunjuk pada orang, alhamdulillah, mudah-mudahan iman dalam diri perempuan hidup tahu. Ya, tunjuk sikit pada mak kita bahawa suami kita belikan sebagai hadiah, tak mengapalah. Tapi kalau tunjuk besar-besar, penuh kat tangan, sampai perempak pun terfikir, terliur menengoknya, ini kita bimbang bukan di kalangan orang yang zuhud, orang yang sibuk nak menunjuk pada orang. Mudah-mudahan Allah selamat kita penyakit semikian tuan-tuan ya. Baik. Jadi keberkatan dalam hidup ini hadir seperti pesan Nabi terhadap Hakim bin Hizam ni, bila diambil, diusahakan untuk mencari keberkatan itu yang dengannya mengeluarkan kita dari kemiskinan dan menyebabkan kita dapat membantu orang yang berkeperluan. Maka orang inilah yang akan dapat keberkatan seperti sabda Nabi SAW terhadap Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Dan ini diikuti dengan menginfakkan hartanya dalam jalan kebaikan, mengeluarkan zakatnya, memberikan hak-hak dari harta itu dengan hati yang ikhlas. Kerana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairul raziqin. Surah Sabah ayat 39. Sabah ni menceritakan tentang satu ketuanan ataupun kekayaan yang dimiliki oleh Ratu Sabah satu masa dahulu. Pemimpin di Sabah, tapi mereka lalai, lalu Allah binasakan mereka. Ya, jadi Allah bawakan kepada kita tentang apa yang diberikan olehnya, semuanya merupakan ujian, semua merupakan cabaran dalam hidup. Maka ambillah harta itu, jadikan dia sebagai keperluan, bukannya tujuan. Nanti tujuan kamu akan bunuh orang lain, kamu akan nyanyi orang lain. Maka apa saja yang kamu nafkahkan, Allah pasti menggantikannya balik semula. Ganti ini, kata para ulama tafsir, ganti kadang-kadang dengan hati yang tenang, menjadikan keluarga kita bahagia, jauh dari penyakit. Itu semua berkat lah tuan-tuan. Nak hidup kita ni dalam keadaan wang banyak tapi tak pernah duduk rumah. Duduk kat mana? Duduk kat hospital. Hospital pun terpaksa di-convert menjadi seolah-olah macam satu hotel untuk orang kaya ini. Dia tak boleh nak duduk rumah kerana dia terpaksa dimonitor kesihatannya pagi, petang, siang, malam. Akhirnya yang enjoy duduk kat rumah besar-besar dia itu adalah hamba-hambanya. Bukan hamba lah, kuli-kuli. Bukan kuli lah, pekerja-pekerja. Maid-maidnya, dayang-dayangnya. Bukan dayang lah, mana pekerja-pekerja yang duduk kat rumah itu dia enjoy. Makan apa nak, order apa nak, hidup dalam keadaan keseronokan. Ada yang rumah bos-bos besar ni, bos pun tak tahu pekerjanya buat maksiat dalam rumah pun dia tidak tahu kerana kesibukannya di luar ataupun tak sempat nak tengok semua itu. Tentu kita tak mahu macam tu tuan-tuan ni. Maka dalam konteks saya ini, apa saja yang kau nafkahkan, Allah pasti menggantinya. Jadi gantian Allah SWT ni kadang-kadang bersifat kesihatan, bersifat anak-anak, keluarga yang bahagia, dan dia juga bersifat damai yang kita nikmati dalam hidup, dan juga berkaitan dengan keuangan yang diganti oleh Allah SWT semula. Jadi ada macam-macam bentuk format. Kejayaan ini ataupun keberkatan ini jangan kita nilai pada harta yang banyak saja, tapi dia lahir dalam bentuk-bentuk yang lain. Dia hadir dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi bersabda, "Mana qasad sadaqatun mimal." Nabi telah beritahu kepada para sahabat macam Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini bahawa harta tidak akan menjadi kurang dengan sebab sedekah. Harta kurang bukan sebab sedekah. Harta kurang kerana masuk skim cepat kaya. Betul.
Orang tu dengar kawannya bercakap, engkau kalau masuk 10,000 nanti tiap bulan kau dapat 1,000. Menjelang 10 bulan dah lepas modal kau kan. Bulan ke-9 kau dah untung, kau untung. Bulan ke-13 kau bertambah untung. Bulan berikutnya kau memang untung. Oh, 10,000 dapat 1,000 sebulan. Kalau masuk 100,000 macam mana? Oh, 100,000 lagi banyak lah. 100,000 tiap bulan dapat 10,000. Menjelang bulan ke-10 dah habis cover dah cost investment awal. Sedap dia cakap. Hari ni ada macam-macam scammer yang adakan tawaran-tawaran menarik dan pelik. Kalau kita gunakan akal pun kita fikir macam mana boleh pelik macam ni. Invest hari ni besok dah dapat. Kena pemborong tu tuan-tuan. Jadi keuntungan lahir dengan sebab sedekah. Keuntungan, keberkatan lahir itu yang hadir dalam hidup kita dalam berbagai-bagai format. Jangan kita sangkakan balik-balik keberkatan tu mesti orang banyak, kaya raya, balik-balik tu je yang kita fikirkan. Betul ke para ulama kita baik balik semula tuan-tuan puan dimuliakan Allah sekalian. Dalam sebuah hadis qudsi Nabi bersabda, ya bani Adam unfiq alaika. Nabi telah menjelaskan dalam hadis qudsi bahawa Allah SWT berfirman, wahai manusia, infakkanlah hartamu, belanjakanlah hartamu, nescaya aku akan beri kepada kamu ganti. Siapa yang kita nak dahulukan tuan-tuan? Dahulukan fi sabilillah, jalan Allah, masjid, surau dekat rumah kita. Hari Jumaat mesti usaha untuk sedekah sebanyak yang kita ada. Terasa nanti Allah susahnya nak dapat duit. Aku bagi RM100 ke masjid. Aku bagi RM1 kepada Mak Hafiz sebagai contohnya. RM100 aku bagi pada rumah anak yatim. Jadi ini sangat penting untuk kita lakukan. Kerana setiap dinar, setiap keping duit yang kita nafkahkan itu pasti Allah gantikan untuk kita balik semula. Gantian ini berlaku dalam berbagai bentuk seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sama ada keberkatan itu datang dalam bentuk keuangan kita ataupun keluarga kita, kesihatan yang dianugerahkan, hati yang lapang, pasangan yang salih, salihah, itu semua merupakan keberkatan demi keberkatan yang Allah berikan oleh kerana infak yang kita lakukan. Begitu juga berlaku jujur dalam jual beli, perniagaan, persyarikatan dan bentuk muamalah yang lain. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu juga dia pernah berkata, Nabi bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhikat barakatu bai'ihima. Orang yang bertransaksi jual beli ini memiliki hak khiyar, iaitu membatalkan transaction itu selama keduanya belum pisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapat keberkatan dalam jual beli. Tapi kalau keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkatan jual beli itu akan hilang. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila kita membeli, kita mesti bersedia untuk orang muhasabah kita. Fulan, saya beli kereta kamu ni baru pakai seminggu dah rosak lah Fulan. Kau janji itu kemarin, rupanya kau jual kereta ni, kereta tenggelam dalam lumbung, tenggelam dalam banjir. Maka kita telah menghilangkan keberkatan dalam perniagaan kita kerana kita menipu orang. Ataupun kalau kita beli barang, biasanya ditulislah kat list itu, boleh pulang dalam masa 7 hari. Selagi tidak dibuka daripada kotaknya. Contohlah. Maka itu khiyar lah maksudnya. Kalau ada satu benda yang kita tak puas hati, kalau kita beli, kita keluarkan, tengok ada kerosakan berlaku, kita pulangkan benda seperti yang kita beli dahulu. Itu dibenarkan. Tapi kalau seseorang itu menipu, dalam jual belinya, baik dia adalah peniaga, baik dia adalah pembeli, maka Allah akan hilangkan keberkatan dalam hidup. Walaupun kamu nampak rezeki kamu tambah, tapi rezeki itu tak semestinya bawa berkat. Mungkin dia mahu mudarat untuk kamu. Faham tuan-tuan? Gitu ya. Jadi hendaklah kita pastikan jangan menipu orang. Kita beli kurma, terlupa nak makan. Tahu-tahu je dah setahun kurma tu duduk meja. Allahu Akbar, perasan. Ya Allah, dah setahun daripada Ramadan tahun lepas tak buka-buka kurma ni ada. Kita pun tengok label dia, brand dia. Kita beli kat mana boleh? Beli kat tempat sekian. Kita beli lagi sekali. Betul Beli lagi sekali. Kemudian kita pun maklumkan kepada syarikat yang menjual kurma. Saya beli kurma buruk lah. Kita tunjukkan kepada dia. Snapshot, hantar gambar kurma tahun lepas yang kita tak buka. Sebab packaging ni sama. Nampak tuan? Maka pengeluar pun kelang kabut. Allah tak sengaja minta maaf. Kesian kat dia tuan. Ada orang Melayu ni niaga sikit. Kita pula duk aniaya mereka. Maka kelang kabutlah pihak pengeluar ataupun pengedar kurma tu kena bungkus hantar untuk kita. Kita dapat 2 botol kurma. Yang kita dapat nampaknya penambahan bilangan. Tapi keberkatannya hilang tuan-tuan. Jangan duk menipu orang tuan-tuan. Walaupun zahirnya kita nampak untung kok kita, tapi di sisi Allah ni keberkatan hilang.
Terus sebab dengan kurma yang kita makan tu mungkin menyebabkan pergaduhan suami isteri tau. Menyebabkan anak-anak derhaka kepada kita. Kerana kita bawa pulang makanan yang tidak halal, mengambil hak orang dan sebagainya. Ada banyaklah contoh-contoh yang lain. Dan dalam hadis ini, dalam hadis sahih ini, riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi menjelaskan bahawa kalau berlaku penipuan dalam jual beli itu, maka ataupun dalam persyarikatan, dalam usaha sama itu, maka Allah akan hilang keberkatan hidup. Kita berkongsi dalam perniagaan. Susah berkongsi ni tuan-tuan. Sebab tak semua benda kita boleh terima sama rata. Kita kadang-kadang kena berlapan dada lah. Sebab dah kita berkongsi kan dalam perniagaan. Maka kena betul terang. Jangan duk ambil kesempatan pada orang. Masing-masing kena ada aku janji dalam bab kerja. Kerja datang pukul apa, balik pukul apa, tanggungjawab yang perlu tunaikan, macam dividen diagihkan. Kena jelaskan tuan-tuan. Jangan kat ujung nanti partner kita pula terasa. Keuntung semua dia sapu, claim semua dia buat. Aku dapat apa? Buang masa. Tuan-tuan, jadi kena jelas benda-benda seperti ini. Jangan kita berkongsi tapi pihak sana, kawan kita, partner yang ada rasa teraniaya dengan perniagaan yang dilakukan itu. Semua keuntungan tu pergi kepada kita, keluarga kita. Jadi kalau berlaku demikian tanpa ada restu semua yang terlibat, maka keberkatan akan hilang seperti yang disabdakan dalam hadis ni. Cara lainnya dalam melakukan pekerjaan perniagaan pada pagi hari. Ini juga sebab keberkatan dalam hidup. Kerana Nabi telah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda bahawa ya Allah berkatilah umat ini pada waktu paginya. Jangan duk tiru orang Arab lah. Pergi kat negara Arab, tak semua benda yang ada kat negara Arab tu kita kena bawa pulang. Kuat menghafal orang Arab tu kita tak mau ambil. Menutup aurat orang Arab tu kita tak mau ambil. Yang kita ambil bangun pagi, lepas subuh tidur. Bukan pukul 11 bangun. Kononnya macam orang Arab. Orang Arab itu lain lah ceritanya tuan-tuan. Mungkin negara sejuk, panas sangat ke. Dan dia pun berada di pusat perniagaan. Dunia datang ke situ. Satu dunia datang berniaga dengannya. Pergi menunaikan umrah, beli belah dengannya. Kita bukan macam tu. Kita kena datang awal. Supaya mendapat keberkatan waktu pagi. Ini adalah satu aspek keberkatan yang kadang-kadang tak diambil perhatian. Kenapa tak ambil perhatian? Dia keluar pagi dah. 6:30 lepas subuh keluar. Fulan 10 tahun dia kerja. 6:30 lepas subuh mesti keluar. Kalau tak nanti stuck dalam jam. Dia pun pergi ke tempat kerja. Sampai ke tempat kerja pukul 7 pagi. Orang pertama. Dia pun log in. Dia pun punch in. Lepas tu dia pun huyup, hilang. Dia keluar. Makan pagi, pergi hantar anak pergi sekolah, pergi hantar isteri pergi kerja. Tu, pukul 7 pagi tu. Lepas punch in tu. Lepas tu dia hilang. Kan pukul 9:30 baru dia masuk. Tiap tahun dia menang. Dapat hadiah kualiti bekerja. Pemenang anugerah quality staff of the year. Padahal dia menipu. Ada keberkatan tak agak orang macam ni tuan-tuan? Kenapa tak pergi hantar anak-anak semua, hantar isi betul masuk punch in? Tak boleh, nanti lambat. Lambat maksudnya apa? Hakikatnya memang kau lambat kan? Kau punch in ni, lepas tu kau hilang. Buat apa? Baik kau datang lambat. Tanpa kita sedar, kita mendedahkan diri kita kepada aspek ketidakberkatan ni tadi. Kerana kita menganiaya, menipu, kita tak menunaikan aku janji. Jadi ingat pesan Nabi SAW bahawa umat ini dapat keberkatan dengan mula kerja pada awal pagi. Bukannya pancing dan hilangnya diri. Kerana itu Nabi ketika hendak menghantar ekspedisi tentera, baginda akan mengirimnya pada waktu pagi. Sakhar adalah seorang pedagang. Dan dia tidak akan mengirim membantu-membantunya kecuali pada pagi hingga harta menjadi banyak sampai dia tidak tahu ke mana hartanya nak letakkan. Sakhar seorang sahabat Nabi yang berniaga, hantar pekerjanya mula pada waktu pagi dan dia dapat keberkatan yang sangat banyak sehingga rezeki terlalu banyak tak ada tempat untuk letakkan. Semua bank pada zaman itu berebut-rebut nak menerimanya sebagai deposit duit. Kerana banyaknya wang yang dia ada tuan-tuan. Maksud saya pada zaman itu Sakhar ini dapat keberkatan kerana syarat dalam kerjanya supaya pekerja-pekerjanya mulakan kerja mereka seawal waktu pagi lepas solat subuh. Cuba buat nak. Start kerja pukul 7 pagi. 4 petang balik lah. Betul tak? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 9 jam. Pukul 3 boleh balik. Cikgu Raya, saya pergi Cairo. Dia buka kedai awal pagi. Pukul 10 pagi, ada pukul 12. Kami sampai pukul 10 banyak kedai tak buka lagi. Betul lah ya.
Ni budaya mereka ni, kita jangan ikut lah. Tak semua yang ada pada orang Arab tu kita kena ikut Cikgu Raya. Ya, dan semua yang hadir. Ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang kita tak boleh ikut, ya. Baik. Cara lainnya dalam mengikuti sunnah Nabi dalam makan dan minum. Kerana banyak hadis yang menunjukkan keutamaan mengikut sunnah Nabi. Kerana Nabi menyatakan sebagai contohnya, al-barakatu tanzilu wasat ta'am. Fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatih. Nabi telah menyatakan dalam hadis sahih Tirmizi bahawa keberkatan hadir pada makanan melalui kawasan tengahnya. Maka janganlah ketika makan kamu terus merebut bahagian tengahnya. Makan dari tepi dulu. Sampai sama-sama habis. Kalau kita makan dan dulang, umpamanya, makan sama-sama sampai habis ke tengah. Jangan ada yang tangannya menggapai pergi ke tengah sebelum kawasan yang dekat dengannya. Kalau kita makan dengan setengah-setengah kawan-kawan dari Yaman, orang Yaman ni hidupnya susah tuan-tuan ya. Kabarnya kalau kita pergi belajar Yaman, contohnya Universiti Iman, di Sana'a, disediakan makanan free tau. Allah berkatnya hidup Syekh Abdul Majid Zindani, seorang ulama besar di Yaman ya. Dia boleh buat universiti itu bagi pelajar percuma. Kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan Yaman yang penuh keberkatan itu dengan rakyatnya yang terzalim pada hari ini. Oleh kerana kekuasaan manusia dalam segala dalam kebendaan mereka, bergaduh, perang, tak sudah-sudah hingga ramai orang kebuluran, kurang zat dan sebagainya tuan-tuan. Sian duk Yaman ni. Negeri Yaman ni prosper tau dulu-dulu. Ada kat situ ada empire, ada kerajaan Yaman yang kita panggil sebagai Sabak itu. Ada banyak keberkatan Nabi SAW nyatakan demikian ya. Baik. Kalau kita pergi ke Universiti Iman tu sebagai contohnya, bila kita nak makan, siaplah. Orang-orang Arab yang, ialah mereka ni orang susah agaknya. Kalau makan tu dicekut, siap-siap daging tu disembunyikan dekat bawah tempat dia. Dia makan sama kita, cekut dia masuk lagi. Salah. Sebenarnya bila kita makan dengan orang ramai dan dulang dan sebagainya, hendaklah kita mulakan di tepi. Sama-sama makan sampai habis. Kerana keberkatan dalam makanan turun dari kawasan tengahnya seperti disebut dalam hadis. Walaupun hadis ini kita nampak biasa-biasa saja, tapi bagi setiap orang soleh, kesungguhan mereka untuk mengamalkan sunnah Nabi ni, walaupun kelihatan kecil, mereka bersungguh-sungguh melakukannya. Macamlah seorang pedagang, seorang peniaga, yang kalau kita minta dikurangkan harga pada belian, kita usahakan RM5, 50 sen pun dia tak mau, 10 sen pun dia tak mau turunkan. Nanti dia kata beli kita dah key in dalam sistem. Ya, harga ni kenapa RM99, 90 sen? Kenapa kapek ni RM990? Kurangkanlah RM50. Dia tak bagi tuan-tuan. Kerana tamaknya pada RM1 yang ada itu. Dia akan berkata pada kita, tak boleh minta maaf, dah key in dalam sistem. Sistem tu kan manusia. Mudah kita ubah je angka bagi arahan daripada komputer. Tapi tak, dia tak akan layan kita. Lebih-lebih pun dia akan bagi kita hadiah pada kapek-kapek yang tak jual tu. Bagi kita hadiah. Maka orang dunia, ahli dunia, tabi'un fima indahum. Orang dunia ni memang tamak dengan apa yang ada pada mereka. Walaupun sesen pun, dia tak mau kurang. Begitu juga ahli akhirat. Dia punya kesungguhan nak buat amal soleh itu, walaupun kelihatan kecil pada kita, tapi besar pada dia. Macam bab makan ni tadi. Mereka akan makan bersama-sama dengan teman-teman. Jangan rakus, jangan gelojok. Jangan mulakan daripada tengah, kerana tengah itu adalah tempat turunnya keberkatan. Kalau kita makan orang masih ada pinggan, lauk yang ada tu makan sesama. Ya, lagi banyak tangan yang menyentuhnya, lagi banyak keberkatan daripadanya. Itu tuan-tuan ya. Dalam sebuah hadis lain riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi telah merintahkan menjilat tangan, membersihkan piring dengan sabda, innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Nabi SAW punya kesungguhan supaya umat Islam ni tidak terluput daripada mereka aspek keberkatan ni tadi. Nabi menyuruh untuk menjilat jari, membersihkan pinggan. Makanan-makanan yang kita nikmati itu, makan, jangan tinggalkan ada yang, jangan biarkan ada yang tertinggal, tidak dimakan. Gitu Dari Wahsy radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya kami makan namun tidak kenyang. Sahabat mengadu pada Nabi. Maka Nabi pun menjawab, istami'u ala ta'amikum wazkuru ismallah yubarik lakum fi. Bila makan, makanlah berjemaah. Makan berjemaah dan sebutlah nama Allah, dan nanti Allah akan beri keberkatan kepada kamu. Jadi orang yang selalu kelaparan, makan tak kenyang-kenyang, cuba lihat, dimakan tu seorang diri ke atau makan berjemaah. Jadi penting untuk kita mengamalkan sunnah Nabi ni seperti yang saya nyatakan tadi, bagi ahli akhirat. Walaupun benda tu zahir nampak kecil, tapi pada ahli akhirat besar. Macam ahli dunia tadi takut kerugian pada RM1 yang diberikan kepada pelanggan, dikurangkan harga.
Begitu juga ahli akhirat ni sangat prihatin untuk memastikan segala apa yang dilakukan itu berbaloi di sisi Allah dengan pahala yang dijanjikan. Dia tak mau miss, tak mau kurang sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik tuan. Di antara cara lain untuk dapatkan keberkatan adalah dengan istikharah pada Allah dan segala perkara. Keyakinan bahawa apa yang dipilih oleh Allah untuk hamba-Nya lebih baik daripada pilihannya sendiri. Dan Nabi SAW kerana kegigihan baginda dalam istikharah, maka baginda mengajar kepada para sahabat bagaimana baginda mengajarkan ayat Quran kepada mereka dengan sabdanya, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi al-fariḍah. Thumma liyaqul, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim wa innaka taqdiru la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu wa qaddur lil khairu haitsu kan thumma ardini bihi." Nabi SAW mengajar kita dalam perkara-perkara yang penting adalah kita melakukan istikharah. Contohnya, seorang perempuan tu dipinang oleh seorang lelaki, maka dia kena istikharah. Seorang lelaki nak minang seorang perempuan, dia kena istikharah. Nabi mengajar kita, sabda, kalau seseorang kamu ada urusan besar untuk dilakukan, hendaklah dia sembahyang 2 rakaat selain daripada salat fardu. Maknanya sembahyang sunat lah, sunat istikharah lah. Selepas dia menyempurnakan salatnya itu, salat sunat istikharahnya itu, maka dia mohon kepada Allah dengan mengatakan, ini doa Nabi, ikut tau. Ya Allah, dengan terjemahan ni, aku mohon kekuasaanmu. Aku mohon, sesungguhnya aku mohon pilihan yang tepat kepadamu dalam ilmumu. Dengan ilmumu, aku mohon dengan kuasaanmu. Dengan kuasamu, aku minta kepadamu dengan anugerahmu yang maha agung. Wahai Tuhan yang maha berkuasa, aku ni tidak punya apa-apa, aku ni lemah, aku ni tak berkuasa langsung. Engkau maha tahu, sedangkan aku tidak. Engkau yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara yang baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, akhir urusanku, baik urusan dunia atau akhiratku, maka takdirkanlah perkara itu untukku. Kemudian, berkatilah aku untuk perkara itu. Nampak? Berkatilah aku. Ya Allah, dalam perkara ini aku tak tahu, akulah orang jahil, akulah manusia yang lemah, aku tak punya apa-apa, aku ni hina ya Allah. Engkau yang mengetahui masa depan aku, apa yang patut berlaku kat sini. Orang tu dah pinang aku. Kalau baik, kau mudahkanlah ya Allah. Macam tu kan. Dan berkatilah aku pada perkahwinan ini, itu maksudnya. Kalau perkara ini ya Allah tidak baik untukku dalam urusan agamaku, kehidupanku dan kesudahanku, sama ada masa dekat atau masa yang jauh, long term ataupun short termnya, fasrifu anni, jauhkan urusan itu daripada aku, jauhkan perkara itu daripada aku, jauhkan aku daripada ini. Wa qaddur liyal khaira haitsu kan, dan jadikanlah segala yang baik itu kesudahan hidupku dalam kebaikan, apa juga keadaannya. Dan ridailah aku dalam apa yang aku lakukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dalam rangkap doa istikharah tadi ada perkataan, apa dia? Summa barik li fi. Dalam istikharah yang kita lakukan, minta kepada Allah petunjuk satu urusan besar yang nak kita lakukan tadi, maka mintalah kepada Allah dengan doa ni tadi, tuan-tuan. Mufatih tolong catatkan doa ni. Nanti boleh dikongsi dekat kita punya Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Doa istikharah. Saya bacakan sekali lagi ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa dunyaya wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepadamu dengan ilmu dan kudratmu yang menguasai segala-galanya. Aku tak tahu apa ya Allah. Engkau lah mengetahui perkara gaib. Kalau perkara ini baik untuk aku, untuk dunia aku, agamaku, dunia aku dan juga kehidupan aku, kesudahan hidup aku, maka berilah kepada aku ya Allah. Mudahkan untukku dan berkatilah kepadanya. Apa dia doa dalam bahasa Melayu juga ya.
Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni wasrifni anhu wa qdur lahi khair haitsu kan thumma ardini bihi. Ya Allah, kalau perkara yang aku pohon ini memang tidak bagus untukku, tak baik untuk agamaku, untuk urusan duniaku, untuk akhiratku, maka jauhkan aku daripadanya. Dan jauhkan perkara itu daripada aku, jauhkan aku daripada perkara itu, jauhkan perkara itu daripada aku. Ya Allah, ya Tuhan, walau bagaimanapun, bila perkara yang aku nampak seronok, menyeronokkan, menggembirakan itu sudah jauh daripada aku, berilah aku kebaikan. Kan kawan nak ajak buat pelaburan, nampak macam menggiurkan, tunjuk pada kita angka-angka keuntungan yang peroleh tahun-tahun lepas. Perniagaan ni ada risiko untuk fail tu tuan. Bukan semua perniagaan boleh untung, mencanak, naik, mencapai kejayaan gila-gila. Tak, bukan selalu begitu. Kena sedar tau. Orang nak ajak kita invest ni memanglah dia cerita semua baik-baik je. Benda yang hidden area tu dia tak sebut pada kita. Yelah, dia pun perlukan duit kita kan. Kita pula duit terbatas, baru je pencen, KWSP keluar. Kan duit ni kalau terangkup kita tuan-tuan. Maka kena buat keputusan yang betul. Caranya adalah istikharah kepada Allah ya. Sembahyang sunat ni dahului dengan wuduk yang sempurna, sembahyang sunat. Akhir sekali kita doa dengan doa ni. Bila nak buat sembahyang istikharah ni? Setiap malam sebelum tidur. Antara maghrib isyak kalau ada kesempatan. Ketika tahajud, doa kepada Allah supaya memberi kepada kita ketetapan yang baik-baik. Baik tuan, setakat saja dulu untuk keberkatan, aspek keberkatan, topik keberkatan tadabbur kita ayat 96 surah Al-A'raf. Saya galakkan tuan-tuan kalau ada peluang dapatkan tafsir Ibn Katsir ni. Alhamdulillah kami berjaya menjadikan dia dalam bahasa Melayu selepas lebih 5 tahun usaha yang dilakukan. Terima kasih pada Perjelas. Tuan-tuan kalau minat untuk melakukan infak, tuan-tuan boleh terlibat dengan Perjelas. Perjelas ni berusaha untuk menggantikan slipper-slipper yang dah buruk di masjid, menggantikan masjid-masjid kita dengan Quran, mashaf yang baru. Di samping itu juga Perjelas akan menggiatkan lagi lembayung sayapnya untuk dikembangkan ke negara matahari terbit di Jepun untuk kegiatan-kegiatan keislaman. Orang Jepun tu orang yang cemerlang hidup duniawinya, tapi ukhrawinya tak ada apa-apa kalau kita tak bawa hidayah, tak berdakwah kepada mereka. Maka Perjelas sedang bergiat untuk membuat masjid di beberapa ibu kota, ibu bandar besar di Tokyo, di Jepun. Jadi tuan-tuan kesempatan boleh join bersama dalam Perjelas. NGO yang mulia ni insyaAllah letakkan targetnya untuk mengislamkan ramai orang di Jepun dan tempat-tempat lain, insyaAllah akan menyusul. Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan boleh bergiat bersama dengan Perjelas. Terima kasih kepada Jawi atas tajaan kita untuk kuliah pada kali ini, kali yang kelima. Semoga kita dapat teruskan. Semoga kita dapat jadikan waktu-waktu seperti ini menambah iman, menyuburkannya. Kerana iman itu sifatnya seperti pokok, kena dibaja, disirami, diberi cahaya mata yang cukup, baru dia akan hidup. Sekian tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Moga doa tadi dapat kita amalkan. Doa yang kita pelajari tadi ya. Doa istikharah contohnya amalkan. Dalam perkara-perkara melibatkan apa pelaburan yang kita nak buat, perkahwinan yang nak dilakukan, membeli rumah dan sebagainya, dan apa juga perkara hendaklah kita memesyuarat dengan Allah. Mesyuarat dengan manusia saja tak cukup. Mesyuarat dengan Allah juga namanya istikharah. Baik, terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اكثر مالنا وولدنا وسيرنا في دارنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واطل حياتنا طاعتك واحسن مالنا واغفر لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna minkum. Terima kasih Evita, Gainafi, Cikgu Rahaya, Umi Fatih, semua yang hadir pada malam ni. Yang mulia Raja Roslin, Fiza Ismail. Terima kasih semuanya. Tak sempat nak sebut nama kalian semuanya, tapi percayalah kalian berada dalam hati Ana. Madina Rina, barakallahu fikum. Saya doakan tuan-tuan, Ana doakan semua dalam sihat. Pemeliharaan penjagaan Allah ya, dicukupkan segala keperluan, dijauhkan daripada hutang-hutang yang tak perlu, diberi pada kita hidayah taufiknya untuk melakukan ketaatan sentiasa, panjang umur dalam melakukan amal saleh hingga ke Ramadan ya, dan selepasnya.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang minat untuk dapatkan tafsir ni boleh hubungi Ustazah Umi Fatih dengan telefon yang telah pun dihantar tadi tu. Boleh dapatkan daripada beliau ya, Tafsir Ibn Katsir, telefon 012 477 4479. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.